Assalamualaikum. Hari ini RBT tingkatan 2, cikgu akan terangkan tajuk 2.3 reka bentuk elektrik bersama cikgu Asma. Okey, dalam tajuk ini cikgu akan terangkan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Kemudian cikgu akan terangkan jenis-jenis arus iaitu arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey, baik. Semua orang dalam kehidupan kita sekarang, dalam dunia ni, penuh dengan pelbagai gadget yang kita guna sistem elektrik lah. Untuk kita nak guna fungsi dia, kita kena guna sistem elektrik. Okey, kemudian kita tengok nah. Dengan adanya elektrik, kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah lah. Okey, kemudian kita boleh bandingkan lah kalau zaman dulu tak ada elektrik, pakai pelita saja, jadi susah, cahaya tak berapa nak terang. Elektrik jadi cahaya terang, jadi dia macam memudahkan. Itu salah satu contoh lah. Okey, jadi sini cikgu akan terangkan elemen sistem elektrik, iaitu yang pertama kita ada sumber, yang kedua kita ada medium, yang ketiga iaitu beban, yang keempat adalah kawalan. Okey, kita tengok satu persatu, iaitu sumber. Sumber ni adalah punca lah, berpunca daripada mana? Iaitu sumber elektrik ni berpunca daripada jana kuasa. Bateri, solar dan sebagainya. Jana kuasa ni dekat tempat tu atas bukit lah tu kan. Macam itulah. Okey, kemudian terdapat dua jenis sumber tenaga, iaitu yang pertama sumber tenaga yang boleh diperbaharui, yang kedua sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya bila kata boleh diperbaharui ni bermaksud kita boleh guna dia ulang-ulang lah. Sumber tenaga yang boleh diguna semula, kita kitar semula lah, dan dia kekal selamanya. Contoh dia macam angin, tenaga angin kan, boleh duk guna sedia. Ayak, matahari dan ombak. Matahari contoh cikgu bagi kat sini, tenaga solar lah, matahari yang kita pasang dekat bumbung rumah, tak payah pakai tenaga elektrik. Okey, kemudian kita ada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, nama pun tidak boleh diperbaharui. Kita guna sekali saja, kemudian kita boleh buang lah sebab dia dah habis dan tidak boleh dikitar semula. Contoh dia petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Okey, gas tu yang mak kita masak dekat dapur, bila habis kita kena pergi beli semula lah di kedai. Okey, kemudian kita tengok elemen sistem elektrik yang kedua, iaitu medium. Medium ni bermaksud perantara. Kita nak guna elektrik tadi, kita kena pakai medium antara dia. Okey, medium ni dia berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik lah. Ada dua, iaitu medium yang berwayar dan juga medium tanpa wayar. Arus elektrik kita tak boleh pegang macam tu saja kita nak pakai. Jadi kita gunakan perantaraan, sama ada kita guna wayar yang kita boleh masuk, kita tengok dekat tiang elektrik, masuk ke rumah, masuk ke sekolah. Okey, itu kemudian kita nak cah handphone pun kita guna pakai wayar pengecah dia. Itu kita panggil medium yang berwayar lah. Kalau yang tak berwayar, jenis ini macam internet lah, macam gambar yang saya bagi kat kamu tu. Okey, tanpa wayar. Okey, kita boleh guna bateri lah, bateri telefon masuk, kemudian handphone dah boleh pakai tanpa wayar lah. Okey, kemudian elemen sistem elektrik yang ketiga iaitu beban. Okey, bila dah tadi sumber tadi elektrik tadi kita nak pakai, kita guna medium perantaraan tadi. Kemudian beban ni adalah peralatan elektrik yang kita nak gunalah, yang kita sambung kepada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Contoh saya bagi dekat kamu tu adalah mentol, cahaya. Kita nak dapat cahaya, kita nak pakai elektrik dan beban dia adalah mentol. Okey, jadi kita on saja, kemudian cahaya tadi ataupun mentol tadi beroperasi lah, dan dia menghasilkan cahaya lah. Beban yang menghasilkan kesan. Kesan ni adalah cahaya daripada mentol ataupun kipas angin.
Kalau kita nak tahu dia beban tadi berfungsi, okey, kipas angin tadi akan berputar lah. Kemudian bunyi daripada pembesar suara. Okey, kita buka pembesar suara. Bila berfungsi, suara kita akan jadi besar. Itu kita masuk, kita katakan beban dia. Beban tu adalah pembesar suara. Beban tu adalah barang elektrik yang kita nak pakai tu. Okey, seterusnya adalah yang keempat adalah kawalan. Kawalan ni bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat. Bila kita nak pakai elektrik ni kita dah tahu dia bahaya. Jadi kita pakai perantaraan sama ada dari segi wire ataupun tidak, sambung kepada beban kita, iaitu contohnya macam sereka ke, okey. Bila sereka kita tu berfungsi, dia akan panas lah. Okey, dia akan panas. Okey, jadi dekat sereka tadi ada kawalan suhu. Kalau tak ada, maksudnya dia panas sangat, dia akan terbakar. Okey, kalau kita kita kawal suhu, kita pusing lah, ada nombor 1, 2, 3 tu. Ataupun satu lagi secara automatik, gambar yang saya bagi satu lagi tu adalah kawalan suis secara automatik pada pemutus litar dekat meter rumah. Kalaulah berlaku sebarang kerosakan daripada beban kawalan tadi itu, secara automatik, yang ni automatik, dia akan putuskan satu elektrik di dalam rumah kita. Bermaksud adalah terganggu daripada beban mana yang rosak. Kalau yang gambar sereka yang saya bagi tadi adalah kawalan suhu yang kita boleh secara manual. Itu sebab dia kata boleh guna manual ataupun automatik untuk kita kawalkan elektrik tadi. Okey. Kemudian kita tengok arus ulang alik. Okey, arus ulang alik ni adalah dia berasal daripada sistem jana kuasa hingga ke rumah. Okey, sistem jana kuasa hingga ke rumah ni maksudnya ada satu tempat yang kuasa dia, voltan dia tinggi lah. Okey, kalau dekat Sungai Limau ni, sistem jana kuasa dia berada di mana? Di depan pejabat penghulu tu. Tu bila tak ada elektrik, TNB akan pergi baiki kat tempat tu. Situ kita panggil transformer lah. Transformer yang boleh menurunkan voltan arus elektrik tadi ke rumah kita menjadi 240 volt. Kalau kamu tengok dalam gambar yang saya bagi ni, ataupun dalam gambar buku teks muka surat 64, bekalan arus ulang alik dari transformer yang telah direndahkan voltannya kepada 240 terus masuk ke rumah kita lah, ke meter rumah kita. Okey, yang tu dia dah jadi arus terus lah ke meter rumah kita. Yang dia nak cerita arus ulang alik ni sebelum ke rumah kita tu, ataupun sebelum ke jana kuasa tadi tu, kat tempat transformer yang dekat depan pejabat penghulu tu. Yang tu yang kita panggil volta dia tinggi. Dekat situ voltan dia terlalu tinggi. Tujuan dia adalah untuk kita boleh kurangkan dia untuk sampai ke rumah lah. Okey, itu adalah arus ulang alik. Okey, kemudian arus terus ni bermaksud arus yang telah pun kita kata apa, yang telah pun direndahkan kepada voltannya kepada 240 volt. Maksudnya daripada tiang elektrik kepada meter rumah, masuk ke rumah, itu adalah arus terus. Arus terus ni maksudnya sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban voltan atau arus masuk saja. Dia ada switch lah. Arus elektrik yang mengalir adalah satu hala saja. Maksudnya bila kita tutup switch, elektrik tak masuk lah. Tu contoh saya bagi dekat gambar tu, ada switch. Jadi bila kita tutup switch tu, kita tak on switch tu, arus tak masuk. Itu maksudnya sehala. Arus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar dan dinamo. Okey, cas elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, contohnya kalau kita nak on television, kita cucuk plug, kemudian kita tekan on, jadi television kita akan berfungsi. Itu kita panggil arus terus. Jadi kalau kita tak mau, kita offkan elektrik tadi. Jadi tak ada lah television tadi akan mati. Okey, tak ada lah, dia tidak berfungsi. Itu maksud arus terus. Okey, sekian, itu saja penerangan cikgu. Sekian, terima kasih.